Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Koshar Al-Mizan. Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik menerima surat-surat watikah pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 11 Oktober 2021 dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 11 Oktober 2021. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Awang Haji Mahmud bin Haji Saidin alias Haji Muhammad Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran, dan Tuan Yang Terutama Pangeran Abdul Samad bin Pangeran Haji Metasan, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki, Tuan Yang Terutama Kim Song Yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea, Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste, dan Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. 305 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 9,472 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 106 tambahan kes-kes baru kepada 23 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 28 kes. Kesemua kluster barunya adalah kluster rumah kediaman di mana 2 daripadanya ialah kluster Mameh Cafe dan kluster Takaza Sendirian Berhad. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Chong Hua KB, kluster 2085 dan kluster 4109. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 163 kluster. Dalam pada itu terdapat 171 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 217 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,097 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,311 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 9 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 26 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,540 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 413,169 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan turut menjelaskan pada 11 Oktober 2021, sebanyak 5,195 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19.
Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 333,141 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 73.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 214,073 orang telah menangkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 47.2% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 42 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kumpulan. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021 iaitu cek RM12,500 daripada Christian Fellowship Centre of Brunei dan cek RM5,000 daripada Sang Jati Golf Group. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barangan daripada TLT Enterprise, FNN Marketing Sendirian Berhad, Beverages by Wafi, Homeschool, Ummah Gear Brunei, Group of Donors dan The Empire Brunei. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah menghubungi MOH Emergency Operation Center di talian 7295712 pada waktu bekerja. Dalam usaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengawal penularan penyakit COVID-19 di negara ini, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan telah melaksanakan program Antigen Rapid Testing ART kepada semua peniaga di bawah kawalan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Program bermula di Kompleks Tamu Kianggih. Ujian Antigen Rapid Testing ART adalah mandatory dan akan dilaksanakan sendiri oleh semua peniaga di rumah masing-masing. Ini bertujuan untuk mengesan virus SARS-CoV-2 dengan mudah, cepat dan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 dalam kalangan peniaga Kompleks Tamu Kianggih yang mempunyai risiko terdedah kepada jangkitan COVID-19. Kebenaran peniaga juga adalah tertakluk kepada keputusan ujian ART yang akan dilaksanakan sekali dalam seminggu. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2021 Masihi. Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta sokongan dari Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1443 Hijrah melalui siaran televisyen saluran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra dan di semua rangkaian radio serta aplikasi RTB Go pada 19 Oktober 2021 bermula pukul 12.30 tengah hari. Bertemakan Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat. Antara pengisian acara tersebut, persembahan bacaan Al-Quran, persembahan dikir marhaban, bacaan selawat, puisi dan tazkirah khas. BIM Iaga akan dapat mengatasi impak pandemik COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi dengan lebih kukuh melalui kerjasama dan komitmen ke arah mencapai matlamat-matlamat yang digariskan dalam visi BIM Iaga 2025 BEV 2025. Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi berucap demikian semasa mesyuarat Menteri-Menteri BIM Iaga kali ke-24 diadakan kemarin melalui persidangan video. Mesyuarat mengambil maklum mengenai laporan Pegawai-Pegawai Kanan kali ke-29 yang telah dibentangkan oleh Pegawai Kanan Republik Filipina. Laporan berkenaan antara lain memaklumkan status pelaksanaan bagi 88 projek-projek keutamaan infrastruktur PIPS, kemajuan bagi kluster dan kumpulan kerja serta penemuan awal midterm review MTR. Laporan MTR dijangka siap
pada tahun 2022. Mesyuarat juga memberikan beberapa panduan dan saranan untuk memanfaatkan inisiatif ASEAN yang sedia ada, termasuk ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF dan Bandar Seri Begawan Roadmap BSBR. Inisiatif BSBR antara lain bertujuan mengutamakan tindakan yang memanfaatkan aplikasi IT dan meningkatkan kerjasama dan penyelarasan cross-sektoral badan-badan ASEAN dalam bidang transformasi digital. Mesyuarat mengambil maklum perkembangan kerjasama antara BIM IAGA dan rakan pembangunan dan bersetuju untuk mengukuhkan perkongsian melalui rangka kerja yang sedia ada. Kenyataan bersama bagi mesyuarat Menteri BIM IAGA ke-24 boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.bimiaga.asia. Mesyuarat seterusnya membincangkan persediaan bagi mengadakan sidang kemuncak BIM IAGA kali ke-14 pada tahun ini yang akan dipengerusikan oleh Indonesia. Juga menyertai mesyuarat Dr. Hajah Meh Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Universiti Brunei Darussalam UBD melakar satu lagi sejarah apabila menjadi universiti pertama di negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan antara 201 dan 250 ranking dunia pendidikan tertinggi Times THE. Ini menjadikan UBD sebagai institusi kejuruteraan keempat mendapat ranking tersebut di ASEAN di samping Universiti Nasional Singapura, Universiti Teknologi Nanyang di Singapura dan Universiti Malaya di Malaysia. Ranking Universiti Dunia THE merupakan salah satu daripada ranking universiti paling berpengaruh di dunia. Selain daripada ranking universiti secara keseluruhan, THE menentukan ranking universiti berdasarkan mata pelajaran dengan menumpukan pada kecemerlangan dalam mutu pengajaran dan impak penyelidikan. Ini merupakan ranking mata pelajaran kedua bagi UBD selepas sains fizikal memasuki ranking yang sama buat julung kalinya pada tahun lalu. Dr. Juliana binti Haji Zaini, Dekan Fakulti Teknologi Berintegrasi ringkasnya FIT UBD berkata, perolehan kedudukan antara sekolah kejuruteraan terbaik di rantau ini setentunya meningkatkan lagi keyakinan dalam kalangan pelajar masa kini dan masa hadapan akan mutu dan kredibiliti program-program kejuruteraan. Justru beliau melahirkan harapan agar pencapaian tersebut akan dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai rakyat Brunei untuk melanjutkan pengajian dan memburu kerjaya dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM.